ampunkan dosa-dosa kita dan Allah berikan kepada kita jalan keluar penyelesaian yang terbaik dalam segenap perkara apa-apa yang kita lakukan. Saya diberikan tanggungjawab bermula malam ini untuk sama-sama berkongsi dapatan berkaitan prinsip kekeluargaan menurut Al-Quran dan As-Sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan bahasa Arab yang membawa makna keluarga kita biasa guna iaitu al-usrah, ataupun digunakan tanpa alif lam disebut sebagai usrah. Daripada sudut bahasa Arab, perkataan al-usrah membawa makna ad-dar'ul hasin, iaitu perisai yang diperkuatkan. Umpama dah membina kubu, dah ada pagar dinding, kemudian diletakkan pula hulu balang, perwira, panglima, tentera berada di sekeliling pagar dan tembok itu. Itulah maksud keluarga dari sudut bahasa Arab. Manakala daripada penggunaan yang lebih tepat lagi, perkataan al-usrah ataupun keluarga membawa makna al-jama'atul insaniyah, sekumpulan insan ataupun manusia yang dihimpunkan dan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala at-tanzimiyah, secara bersistem, ada peraturan dan mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Al-mukallafah, yang setiap seorang daripada insan dalam kumpulan yang dipanggil keluarga ini diberikan tugasan, tanggungjawab dan amanah-amanah biwajibi istiqrari al-mujtama'. Tujuannya adalah untuk menetapkan, mengukuhkan dan menguatkan masyarakat seluruhnya. Artinya fungsi keluarga itu tidak hanya dia jaga keluarga dia sahaja, tetapi setiap keluarga menurut Islam bertanggungjawab untuk memberi saham dan membantu agar seluruh masyarakat boleh maju bersatu padu di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quranul Karim tidak ada perkataan keluarga yang digunakan dengan lafaz sebegini, iaitu al-usrah. Namun bila kita lihat di dalam Al-Quran, kalimah keluarga diterjemahkan dengan beberapa perkataan-perkataan lain. InsyaAllah ada rezeki kita lihat satu persatu. Dan kita mulakan pada malam ini kalimah di dalam Al-Quran yang merujuk kepada makna keluarga dan yang paling banyak diulang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkataan al-ahlu ataupun ahli dalam bahasa Arab. Perkataan yang sama juga kita bawa masuk ke dalam bahasa Melayu kita dan kita guna. Ahli bermakna anggota, tetapi dia juga membawa makna keluarga ataupun institusi keluarga. Sebanyak 113 kali, 113 perkataan ahli diulang-ulang di dalam Al-Quranul Karim pada kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dalam peristiwa-peristiwa yang menunjukkan betapa Islam perlu dipertahankan dengan satu golongan yang berhimpun tetapi dengan tujuan yang tidak sebenar. Antaranya disebut dengan gelaran Ahlul Kitab ataupun Ahli Kitab. Kita perhatikan perkataan ahli ini yang diungkapkan dalam sekitar 113 kali di dalam Al-Quranul Karim. Antaranya adalah menerusi firman Allah Subhanahu wa taala. Rujuk di dalam surah An-Namli ayat yang ke-7. An-Namli artinya semut. Pada ayat yang ke-7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
idh qala Musa li ahlihi, tatkala Musa alaihi salam, Nabi Musa berkata kepada keluarganya, kepada setiap seorang daripada ahli keluarganya, inni anastu naran, sesungguhnya aku dah melihat ada sinar, ada tanda bahawa terdapat jauh di hujung sana ada api yang sedang menyala. Ada sinar, ada api, menunjukkan sama ada ianya ada orang ataupun di situ boleh diminta bantuan dan pertolongan. Sa'atikum minha bi khabarin, sama ada bila aku pergi nanti tengok dekat tempat di mana ada unggun api itu, sama ada aku dapat memberikan kepada kamu khabar ataupun maklumat-maklumat berkaitan dengannya. Kalau kita perhatikan ayat yang ketujuh ini yang menyebutkan tentang ahli di dalam surah An-Naml, dan bezanya bila kita lihat tadabbur Al-Quran, cara untuk kita bukan sekadar baca, tahu, faham, kita juga perlu untuk menghayati setiap ayat Al-Quran. Antara santunan ataupun adab di dalam tadabbur adalah dengan kita melihat faktor yang disebut sebagai as-siyaq dan al-lihaq. Kita kena lihat ayat-ayat sekurang-kurangnya satu ataupun dua ayat ataupun satu surah sebelum daripada surah dan ayat yang kita baca, dan juga itu dipanggil sebagai siyaq. Dan juga kita kena lihat kaitannya dengan ayat yang berikutnya ataupun surah yang berikutnya yang dipanggil sebagai al-lihaq. Ini menjadikan setiap kali kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, kita akan rasa seronok, kita akan jadi kurang, malah sukar untuk mudah jemu, cepat bosan. Kadang-kadang bila baca, cadangnya nak baca 3 muka surat, sampai setengah muka surat kita dah rasa tidak ada tarikan di situ. Ada tarikan-tarikan lain yang lebih menyeronokkan. Kerana itu as-siyaq dan al-lihaq membantu kita untuk menjadikan seronoknya, lazatnya dan nikmatnya setiap kali kita melihat setiap ayat di dalam Al-Quranul Karim. Surah An-Naml ini ada beza dengan surah yang sebelumnya, yaitu surah Asy-Syu'ara, di mana surah An-Naml ini adalah surah-surah di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang banyak berita-berita baik, perkara-perkara yang menggembirakan. Sedangkan surah sebelumnya, yaitu surah Asy-Syu'ara, dia banyak mengandungi ancaman-ancaman, amaran-amaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Lantas Al-Quran ini sentiasa memberikan keseimbangan kepada emosi. Di dalam uslub ataupun teknik berdakwah dipanggil sebagai at-targhib wa at-tarhib. Ada masa kita menyampaikan mesej perlu dengan cara menggembirakan orang, menjadikan orang rasa seronok, rasa nak ikut untuk melaksanakan ibadah, rasa seronok untuk berada di dalam majlis ilmu dan sebagainya. Namun ada masa-masanya penyampaian mesej dakwah dia perlu kepada penegasan. Dia mesti untuk menunjukkan larangan, malah memberikan amaran terhadap azab siksa yang Allah Subhanahu wa taala telah pun sediakan untuk mereka yang ingkar. Lantas kalau kita perhatikan surah An-Naml ini, dia terbahagi kepada dua bahagian yang besar. Bahagian yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-66, tapi kita hanya akan fokus pada ayat yang ke-7 sahaja dalam ruang yang terbatas ini. Dinyatakan tentang kisah berkaitan tentang nabi-nabi dan rasul-rasul. Antaranya Nabi Sulaiman alaihi salam. An-Namlu ini maknanya semut.
Semua orang tahu betapa peristiwa Nabi Sulaiman dan bala tenteranya berhadapan, malah Nabi Sulaiman memahami percakapan makhluk Allah yang bernama semut. Juga kisah Nabi Musa alaihi salam yang kita fokuskan pada ayat yang ke-7 ini. Ini menunjukkan bahawa pertamanya, dakwah di dalam surah An-Naml ini semuanya ingin membawa kepada soal kesempurnaan. Pertama, kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan yang keduanya kesempurnaan dakwah dan ajaran mesej yang disampaikan oleh para nabi dan juga para rasul. Pada ayat yang ke-7 yang dibacakan sebentar tadi, ianya mengandungi cerita berkaitan Nabi Musa alaihi salam. Beliau dikurniakan mukjizat, dan mukjizat ini menjadi senjata perisai kepada dia untuk berhadapan dengan Firaun dan kezalimannya serta kaumnya Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala menitipkan pengajaran pada ayat ini. Walaupun cerita tentang Nabi Musa, tapi Allah memberikan pengajaran kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh umat Muhammad bahawasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama seperti mana kekanda-kekandanya para nabi dan rasul yang terdahulu menghadapi penentangan-penentangan dan ancaman-ancaman dalam pelbagai bentuk, kerana itu adalah merupakan fitrah di dalam berdakwah ataupun mempertahankan Islam. Lalu pada ayat yang ke-7, tatkala Nabi Musa alaihi salam berkata kepada keluarganya, inni anastu naran, sesungguhnya aku melihat api, saatikum minha bi khabar, aku akan sama ada membawa khabar daripadanya kepada kamu wahai ahli keluargaku, au atikum bishihabin qabasil la'allakum tastalun, ataupun aku akan membawa suluh api supaya kamu dapat berdiam, kamu dapat jadikan ia sebagai pemandu berjalan ketika bermusafir dan juga untuk memanaskan badan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ketika Nabi Musa alaihissalam berkata kepada ahli keluarganya, ada beberapa perkara berkaitan dengan tema kekeluargaan yang boleh kita ambil daripada ayat yang ke-7 surah An-Naml. Yang pertamanya adalah berkaitan tentang perancangan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam ketika mana turunnya ayat ini dibaca dalam keadaan Nabi Musa alaihi salam dan ahli keluarganya tidak berada di negara asal. Mereka diusir dan kemudian bermusafir. Dan dalam perjalanannya itu daripada Mesir pergi ke Madian dan kemudian sambung pemusafiran, mereka berada di tengah jalan dan tak tahu di mana. Nak minta tolong bagaimana, malah arah pandu ke mana destinasi seterusnya pun tidak diketahui. Berdasarkan kepada sedikit pengalaman kita menguruskan isu-isu berkaitan kekeluargaan, subhanallah, terlalu banyak contoh-contoh kes-kes yang tertangguh, isu-isu yang belum diselesaikan tentang perkara-perkara yang berlaku dan memusnahkan institusi keluarga. Ibarat sang ayah bapa ini dia tidak mempunyai hala tuju. Jadi bila dia tak jelas ke mana dia nak bawa ahli keluarganya, maka ini juga menjadikan isterinya dan anak-anaknya juga hilang arah pandu. Dia bukan bermula dengan persoalan sama ada ilmu di dalam sesebuah keluarga itu tinggi atau tidak, atau dalam keluarga itu mempunyai jawatan-jawatan, kekananan, kehebatan, pangkat, gelaran dan sebagainya. Bukan ini yang menentukan sama ada sesebuah keluarga itu diredai oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala ataupun tidak. Tetapi dia bermula dengan jelasnya matlabat, tujuan dan objektif yang bermula daripada ketua keluarga itu sendiri untuk disampaikan kepada ahli keluarga. Antas di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan perancangan bahawasanya Allah turunkan ayat ini, wahyu ini, bukan ketika mana Nabi Musa AS sedang berada di bandar bersama dengan Fir'aun, tetapi ketika mana beliau dan ahli keluarganya dalam situasi yang sukar, tak tahu di mana berada, sedang bermusafir. Musafir ini banyak masyaqqah, banyak kekurangan, banyak isu, banyak masalah dan sebagainya. Dan wahyu ini, kejadian ini berlaku di Bukit Thur yang kita sebut sebagai Tur Sina bagi siapa yang pernah pergi ke Mesir. Dan ketika itu Nabi Musa AS sedang bawa keluarganya bermusafir meninggalkan Madian, dan mereka dalam perjalanan nak menuju ke tempat yang lain. Lalu Allah turunkan petunjuk, Allah turunkan wahyu. Kita kadang-kadang diberikan ujian untuk menasihati pasangan masing-masing. Kita diberikan ujian untuk sabar, untuk tabah, memberikan nasihat. Terlalu banyak berulang-ulang, tapi belum lagi nampak perubahan. Mungkin pada anak-anak kita, ataupun cucu kita, ataupun mana-mana ahli keluarga, anak saudara dan sebagainya. Istilahnya orang kata puas dah bagi nasihat, tapi tak juga nak berubah ke arah kebaikan. Lalu ayat ini pertamanya, perancangan Allah menunjukkan pada mana-mana keluarga, susah macam mana sekalipun, kalau sekiranya mereka nampak tujuan keluarga ini nak dibawa adalah untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala, keyakinan itu terus ada, maka insya-Allah Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan bantu. Dan cara bantuan itu jangan samakan yang Allah bantu ahli keluarga kita dengan keluarga yang lain. Kemungkinan berbeza cara bantuan dari Allah. Mungkin orang lain dapat banyak dan senang, kita dahlah dapat sikit dengan cara yang sukar. Allah juga yang menetapkan kadar bagi sesuatu. Allah juga yang mengetahui mengapa ia letakkan sesuatu pada setiap keluarga. Kedua adalah berkaitan dengan kekuatan dan juga nilai kekeluargaan. Allah boleh saja untuk memberikan wahyu itu awal-awal kepada Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa 136 kali disebutkan namanya dalam Al-Quran. Nama Nabi yang paling banyak diulang sebut dalam Quran. Allah boleh bantu memberikan panduan awal-awal sebelum daripada pemusafiran, sebelum beliau dan ahli keluarganya menemui kesukaran, masalah, isu di dalam perjalanan. Tetapi kekuatan itu Allah bagi apabila mana-mana keluarga itu diberikan ujian. Bila ada masalah, maka dilihat sejauh mana ikatan keluarga itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana biasanya kita ini masa senang, kita jarang terasa dan terdorong untuk menyebut nama Allah. Tetapi bila kita susah, kebiasaannya dia secara langsung memudahkan kita untuk banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, fungsi ketua keluarga yang ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihi salam di dalam ayat ini. Beliau berfungsi untuk mententeramkan hati, menjaga perasaan dan menyejukkan emosi keluarganya yang berada di tengah-tengah perjalanan tak tahu nak ke mana. Kerana itu kita perhatikan kisah dan ayat yang lebih kurang sama, iaitu inni anastu naran. Nabi Musa AS direkodkan dengan ayat yang sama ini 2 kali di dalam Al-Quran. Satu dalam surah An-Naml yang kita baca ini, dan satu lagi inni anastu naran disebutkan dalam surah Taha.
Cuma bezanya dalam surah Taha itu dari sudut bahasanya dia masukkan dengan lafaz. Allah sebutkan dengan lafaz la'alli. Mungkin ya, mungkin tidak. Keyakinan ataupun kepastian itu tak berapa nak ada. Sama ada ya betul tidak dia nampak unggun api itu ataupun tidak. Tetapi dalam ayat yang ke-7 surah An-Naml ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa benar yang dilihat, yang dinampak itu dengan yakin oleh Nabi Musa alaihi salam adalah unggun api. Lantas ayat ini menjadi isyarat bahawa Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan kepada ketua keluarga iaitu Nabi Musa alaihi salam, dan Nabi Musa alaihi salam berfungsi untuk memberikan keyakinan kepada ahli keluarganya pula dalam keadaan yang gawat sebegitu. Kita mungkin mempunyai anak-anak yang PL-nya, perangainya berbeza. Ada orang anak 3, 5, 7, 11 cukup pasukan bola pun mungkin ada. Setiap seorang tu berbeza antara satu sama lain. Kadang-kadang yang dikurniakan anak kembar juga mempunyai perangai ataupun PL mesti ada beza antara satu sama lain. Tugas selaku ketua keluarga, apa sahaja perkara-perkara yang berlaku, ketua keluarga mesti menjadi last man, orang yang terakhir. Kalau semuanya sedih, semuanya terkesan, semuanya emosi, kalau yang last nak jatuh pun adalah ketua keluarga. Dia perlu menjadi orang yang menjadi tempat rujukan, yang isterinya lihat, yang anak-anaknya contohi sebagai contoh terbaik dalam apa juga isu. Sama ada ketika senang, gembira, seronok, ataupun ketika di dalam keadaan yang sukar, maka Islam menganjurkan agar ketua keluarga berperanan seperti mana yang ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Nampak api itu daripada jauh. Api pada waktu malam gelap gelita, tidak ada lampu, dalam perjalanan, bukan di rumah sendiri, ia adalah merupakan sumber harapan untuk mendapat bantuan ataupun setidak-tidaknya rujukan untuk arah perjalanan. Mungkin ya, mungkin tidak, namun itulah tugasannya. Yang pertama adalah untuk menenangkan ahli keluarga. Dan cara subhanallah yang paling berkesan untuk mewujudkan sakinah, tenang, ketenangan di dalam keluarga adalah apabila kalau dapat dititipkan dan disuburkan pendidikan, semuanya itu dipulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketua keluarganya hebat, maknya hebat, dapat macam-macam perkara. Anak bagi tahu, tunjuk depan anak, bagi tahu kepada anak-anak bahawa subhanallah, semua ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mana-mana yang kurang, yang lemah, kita juga manusia, kita bapa, kita ibu, kita juga ada kekurangan, dan itu dilihat oleh anak-anak kita, maka segera kita bagi tahu yang mana silap kurang itu bukan kerana agama yang silap, bukan kerana maklumat dalam agama yang kurang, tetapi kerana kelemahan diri kita sendiri. Kena ada rasa untuk mengaku ataupun akur di situ. Ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, lihat dalam surah An-Nisa, rujuk dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-79. Potongan ayat 79 dalam surah An-Nisa ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Yang bermakna apa-apa kelebihan hebat orang tengok kamu pada diri kamu ini, mendaratnya semua pandangan orang, orang nampak kamu hebat, kamu dipuja, dipuji dan sebagainya, kamu dihargai dalam pelbagai cara, cepat-cepat pulangkan kredit itu, pulangkan ianya kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana semuanya datang dari Allah. Yang mana yang tersilap, terkurang, jangan senang-senang nak salahkan dengan menyatakan dah Allah nak jadikan aku jahat, aku jadi jahatlah.
Dah Allah nak jadikan aku buat benda-benda yang tak baik, maka aku buat benda yang tidak baik. Ia adalah merupakan satu konsep yang tersasar ataupun silap. Mana-mana kekurangan, kelemahan dan juga kecacatan, yang pertamanya kita kena pulangkan untuk kita lihat semula, muhasabah semula diri kita, di mana yang silap dan bagaimana cara untuk kita memperbetulkan. Lantas di sinilah peranan Nabi Musa alaihi salam sebagai ketua keluarga dalam ayat ini. Inni anastu naran, sesungguhnya aku telah melihat api. Ini merupakan tanda keyakinan kepada keluarga dan juga institusi keluarga. Tak banyak sangat, tapi adalah juga sedikit sebanyak pengalaman diri berurusan dengan anak-anak yang tak nak balik rumah. Anak-anak yang merasakan bahawa tak ada apa untuk dia pergi jumpa, duduk dengan ayah dia. Dia rasa tak ada keperluan untuk dia rujuk balik menghormati ibu dia. Banyak faktor-faktor luaran seperti saiz rumah, lokasi, jenis pekerjaan keluarga, jumlah adik-beradik yang ramai. Ini adalah merupakan sebab-sebab yang berada di luaran. Tapi yang di dalam ini adalah sebenarnya bermula hilang rasa hormat, banyak buat benda-benda yang tak elok, dinasihatkan kepada anak-anak pun sukar untuk dia buat. Kalau buat pun sekejap, nak dapatkan yang konsisten berterusan buat baik itu susah. Ianya bermula dengan kurangnya atau rendahnya rasa keyakinan kepada keluarga itu sendiri, sama ada kepada ketua keluarga ayahnya, ataupun kepada maknya, atau kepada sama adik-beradik, ataupun semuanya. Maka semua ini menjadikan alasan-alasan yang kecil-kecil yang lain tadi itu menjadi makin besar dan makin besar hingga sukar untuk dibaiki. Ahli keluarga, kalau kita lihat dalam ayat ini, Nabi Musa alaihissalam menyebutkan bahawa dia nampak sumber pertolongan, dan cara dia menyebut itu dengan cara yang penuh keyakinan. Ini mungkin kerana bila berjalan daripada Mesir, kemudian diarahkan berhijrah pula ke Madian, daripada Madian berhijrah dan sambung musafir lagi, telah mula timbul dalam isi hati ahli-ahli keluarga Nabi Musa alaihissalam. Mereka dah mula risau, mereka dah mula takut. Kalau kita bawa anak kecil kita, dia tak tahu pun nak ke mana naik kereta. Antara soalan yang biasa dia tanya kita tengah bawa kereta ni adalah, kita dah sampai ke? Lambat lagi nak sampai ke? Kerana bermusafir ini dia ada masyakkah, dia ada kesukaran. Tetapi bagi orang yang tahu matlamatnya kenapa dia bermusafir, maka penat dia tu dia boleh kontrol, dia boleh kawal. Kita memandu daripada Kota Damansara pergi ke Pulau Pinang 3 jam setengah, kita yang memandu. Kita penat, tetapi kita tahu bagaimana nak mengawal perasaan kita, nak tunggu nak sampai. Tapi kita tidak boleh buat yang sama kepada anak ataupun cucu kita yang umur 6 tahun, 7 tahun ataupun 8 tahun yang lebih muda lagi, kerana mereka penat dalam keadaan tak tahu mereka nak ke mana, mengapa kena buat musafir itu, dan apa akan jadi bila nak sampai. Mereka jadi istilahnya restless, dia rasa tak tenang, dia rasa risau, dia rasa serabut dan sebagainya. Lantas digandingkan dengan ayat ini, Nabi Musa alaihissalam menunjukkan peranan sebagai ketua keluarga adalah untuk menghilangkan kerisauan ataupun menenangkan ahli keluarga. Sa'atikum minha bi khabarin, kata Nabi Musa alaihissalam, aku kelak akan membawa kepadamu khabar, berita, informasi, maklumat. Biar aku pergi tengok api itu dengan dekat di Tur Sina, maka nanti mungkin aku akan nampak apa sebabnya, apa ceritanya, apa masalahnya. Ini menunjukkan berkaitan tentang usaha-usaha yang dilakukan oleh mana-mana ketua keluarga
di mana Nabi Musa alaihissalam dia pergi ke tempat yang dia nampak api itu, sebab mungkin pada ketika itu pada anggapannya dan harapannya di tempat yang ada api itu pertama mungkin akan ada orang-orang yang lain. Mereka juga nak panaskan badan, mereka nak bermalam di situ di pertengahan jalan, musafir tak tahu ke mana, jauh ataupun dekat. Mereka pasang unggun api, ada api bermakna mungkin ada orang. Bila ada orang-orang di situ, maka mudah untuk mendapatkan pertolongan. Dan kalau sekiranya ada orang, maka Nabi Musa alaihissalam akan dapat mendapatkan maklumat-maklumat, boleh bertanya tentang arah jalan mana nak pergi dan sebagainya. Pengajaran kepada kita dalam institusi keluarga, apabila kita mempunyai situasi, jangan ada rasa segan ataupun rendah diri untuk membuka pintu kita mendapatkan pertolongan ataupun bantuan. Mekanisme, cara, subhanallah, terlalu banyak. Manusia sekarang ini amat-amat kreatif, boleh buat dengan pelbagai cara. Tetapi kalau sekiranya kita berkeperluan, maka kita carilah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyatakan wasta'inu bis sabri was salah. Mintalah kamu bantuan-bantuan dan pertolongan. Pertamanya dengan sabar. Artinya dia tak hari ini minta, hari ini juga dapat. Sabar dahulu dan kemudian dengan terus melaksanakan perintah Allah. Jangan kerana susah maka kita tinggalkan perintah Allah. Jangan kerana aku dah sembayang dah, itu terus sembayang dan sebagainya, Allah uji susah juga, maka orang tu tinggalkan solat. Ini juga adalah merupakan satu cara yang sangat-sangat tersilap. Teruskan dengan ibadah, terus cuba kuatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini disebut dengan as-salah, salat, kerana salat ini adalah penghulu kepada ibadah. Ia adalah merupakan tiang kepada agama. Sama ada dia akan jumpa orang, dia kata, dan bila dapat orang itu, Nabi Musa alaihissalam boleh bertanya tentang arah pandu jalan. Ataupun dalam ayat ini yang keduanya dinyatakan, au atikum bishihabin qabasin la'allakum tastalun. Ataupun kalaupun tak ada orang di situ, aku boleh ambillah sebahagian daripada api itu, bawa sumber api yang ada itu untuk kita memanaskan badan dan menjadi panduan kita dalam musafir. Pengajaran daripada bahagian yang kedua di hujung ayat ini adalah yang pertamanya berkaitan tentang rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mana-mana institusi keluarga. Rezeki ini pasti ada, cuma dia datang di dalam pelbagai bentuk. Sekurang-kurangnya kata Nabi Musa, kalau tak ada orang di situ boleh ambil api itu ambil kayu, cucuh ke api, bawa jadi jamung, jadi tempat dan bahan untuk memandu jalan pada waktu malam. Dan api ini boleh memanaskan badan, boleh menjauhkan daripada ancaman binatang-binatang liar dan sebagainya, kerana ahli keluarganya dalam kesejukan dan memerlukan api. Ataupun pada ketika itu juga rezekinya itu pasti ada bila Allah Subhanahu wa taala dah tunjukkan. Kerana itu pertamanya kita perlu untuk mendidik anak-anak berkaitan rezeki. Kita kena nyatakan kepada ahli keluarga kita bahawa pertamanya rezeki ini dia bukan sekadar material ataupun wang ringgit. Kalimah huruf ra, zai, qaf, rizqun ataupun rezeki dalam bahasa kita, dia membawa makna pemberian, dia membawa makna hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang merasakan rezekinya itu sikit kerana pendapatan bulanannya itu kecil. Lalu dia rasa rezeki dia tak macam keluarga lain. Dia rasa rezekinya itu sikit kerana isi yang ada di dalam rumahnya tidak semewah atau sebanyak yang ada pada rumah orang lain. Rezeki ini subhanallah sifatnya itu berbeza-beza. Kerana itu kita dapat berada dalam majlis ini juga subhanallah adalah rezeki. Allah bagi kita daripada tempat kerja ataupun daripada rumah tadi tu datang ke sini di rumah Allah, dapat berada di sini pun rezeki. Sebab punya ramai orang di luar sana yang
tak berpeluang untuk berjemaah maghrib isyak di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ataupun ada ramai yang saya jumpa nak rasa ikut kuliah maghrib, nak ikut solat maghrib jemaah dan isyak berjemaah di masjid ataupun di surau, tapi dah rezekinya itu Allah datangkan dengan bentuk kerja yang memerlukan dia kerja 3 shift. Kadang-kadang dapat pagi, kadang-kadang dapat shift petang, masuk pukul 3 petang, keluar 11 malam, ataupun malam sampai ke pagi. Orang-orang sebegini tidak berpeluang seperti kita diberikan rezeki untuk merasa nikmat berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Rumah Allah di mana kalau tak buat apa-apa sekalipun, duduk sandar sahaja, asal masuk tadi tu dengan niat untuk i'tikaf, 1 jam, 1 jam setengah berada di rumah Allah, walaupun kita tidak memegang mushaf Al-Quran, pahala berjalan. Pahala itu digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menerusi i'tikaf. Ini adalah merupakan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan rezeki yang besar bagi diri seseorang manusia, yang ini juga ditunjukkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah rezeki keluarga ataupun anak-anak. Kerana itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala nak mengajar kita dengan memberikan ujian dan kesukaran kepada diri dan emosi baginda sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak Nabi itu ramai, semua orang tahu, tapi majoriti anak-anak Nabi ini semuanya Allah jemput pulang ke rahmatullah sebelum anak-anaknya itu mencapai usia baligh. Anak-anak lelaki Nabi semuanya meninggal awal. Semuanya dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi dan arah ke bawah. Yang ke atas, kalau kita rasa kita nak tidak sependapat dengan ibu ataupun ayah kita, kita rasa tak payahlah balik ziarah mereka, sama ada mereka duduk di kampung. Sekarang ni pun dah ramai mak ayah duduk di bandar, anak pula duduk di kampung, mak ayah bandar. Hari raya bukan balik kampung, balik bandar. Satu lagi rumah mak ayahnya itu lagi besar daripada rumah anak-anaknya. Ada anak-anak rasakan tak ada sebab ataupun tak perlu. Subhanallah, rezeki dapat dan masih boleh melihat ibu dan ayah berjalan depan mata kita. Dapat mendengar suara ibu, dapat mendengar, boleh lagilah dengar suara ayah walaupun mungkin dah perlahan dan sebagainya. Itu rezeki, itu nikmat yang besar. Kita yang dah berkahwin, dah beranak pinak, anak dah ramai, anak dah besar, sekolah menengah atau berdah kerja, ibu dan ayah masih ada. Subhanallah, itu juga rezeki. Kerana Nabi SAW tidak sempat untuk menatap wajah ayahnya. Nabi SAW tidak sempat pun untuk bermanja dengan ibunya, kerana kedua-duanya dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini memberikan keberkatan buat semua dan ada diberikan kekuatan oleh Allah untuk sama-sama kita terus berada di dalam topik ataupun bab ini berkaitan kekeluargaan menurut prinsip Al-Quranul Karim dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang lemah daripada saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah surat al-Asr. Subhanakallah wa bihamdika la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Wa tawassal bil haqq.